Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Umar. Semalam, kedua-dua mata wang Eropah dan paun British menambah kerugian berbanding dolar Amerika Syarikat. Selain itu, euro menjunam ke paras terendah 2020, paras yang dicatatkan di tengah-tengah permulaan wabak. Ini bermakna peserta pasaran sangat mengambil berat tentang lonjakan inflasi, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan yang besar. Selain itu, kebimbangan semakin meningkat berikutan keadaan epidemiologi yang semakin teruk di China. Dengan latar belakang ini, pedagang meninggalkan aset yang lebih berisiko. Bagi faktor asas, semalam Amerika Syarikat melaporkan data mengenai keyakinan pengguna. Indeks itu menurun kepada bacaan 107.3 bulan ini daripada 107.6 yang dilihat, sedikit menaik pada Mac. Ini menunjukkan bahawa pemulihan ekonomi Amerika Syarikat berterusan. Pelabur menjangkakan Rezard Persekutuan Amerika Syarikat akan mengambil pendekatan yang lebih agresif terhadap pengetatan dasar moneteri. Akibatnya, dolar Amerika Syarikat mendapat nilai. Kalender makroekonomi hari ini tidak mempunyai sebarang terbitan berita penting. Namun begitu, peserta pasaran mungkin mengambil perhatian terhadap kenyataan ahli ECB. Tumpuan akan tertumpu pada ucapan Presiden ECB, Christine Lagarde. Pedagang berharap akan mendapat beberapa petunjuk tentang masa depan dasar moneteri Bank Pusat. Seperti yang anda ketahui, Bank Pusat Eropah sedang bergerak ke hadapan dengan rancangan untuk menamatkan program pembelian bondnya pada suku kedua 2022. Ini menunjukkan bahawa pengawal selia mungkin menaikkan kadar faedah seawal suku ketiga. Walau bagaimanapun, jangkaan ini tidak menyokong euro. Pada separuh kedua hari adalah wajar memberi perhatian kepada statistik mengenai imbangan perdagangan Amerika Syarikat dan inventori borong. Walau bagaimanapun, laporan ini tidak akan memberi kesan yang teruk kepada sentimen pasaran. Dari sudut teknikal pula, hari ini kenaikan harga akan berusaha untuk melindungi kawasan 1.0633 tahap rendah 2020. Oleh itu, saya cadangkan untuk fokus pada tahap ini. Jika harga mencecah paras rendah baharu, kemudian kembali ke 1.0633 dan membentuk false breakout, isyarat beli yang kuat akan dibuat. Dalam kes ini, euro akan mempunyai peluang untuk pulih sehingga 1.0664. Jika harga mampu mengukuh di atas tanda ini, euro akan meneruskan rentak kenaikan harganya menuju ke 1.0697 dan 1.0736. Sekiranya penurunan harga mampu melindungi 1.0664 atau kenaikan menunjukkan aktiviti lemah pada 1.0633, jumlah penjualan akan meningkat. Oleh itu, pasangan euro dolar akan meneruskan kerugian menghampiri 1.0605, 1.0572 dan kemudian 1.0527. Pada tahap 1.0527 dan 1.0572, ada kemungkinan untuk pembelian dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Kemudian bercakap mengenai pound British, dapat dilihat daripada carta dagangan bahawa peserta pasaran terus bertindak balas terhadap negatif pada sebarang laporan suram mengenai ekonomi Britain. Lebih-lebih lagi, saya tidak mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa keadaan akan berubah dalam masa terdekat. Mungkin jika harga kembali ke 1.2590 dan mengujinya dari bawah ke atas, isyarat beli akan muncul. Dalam kes ini, pound sterling mungkin melantun semula sehingga 1.2634 dan kemudian 1.2684. Pada tahap 1.2684, ia akan menjadi satu keputusan yang bijak untuk membuat penjualan ketika rebound bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.2634 dan 1.2590 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Kenyataan pada waktu ini, pound British sebenarnya amat terlebih jual dan penunjuk teknikal menunjukkan keperluan untuk pembetulan menaik. Namun begitu, pasangan itu hanya mendapat momentum menurun. Oleh itu, cara terbaik untuk membuat keuntungan adalah dengan menjual pasangan pound dolar di tengah-tengah pembetulan. False breakout di 1.2590 akan memberi peluang untuk penjualan. Ini akan membawa kepada kejatuhan ke tahap 1.2528, 1.2484 dan 1.2440. Pada tahap 1.2484 ada kemungkinan untuk pembelian di rebound
dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.2528 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout kerana dagangan arah aliran balas terlalu berisiko. Sekian video analisis dari saya Hafiz Umar dan semoga berjaya.